Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan sihat dan tuan-tuan terus bersemangat untuk bersama saya dalam video pada kali ini. Tuan-tuan, dalam video ini kita nak membincangkan tentang gambaran awal berkaitan dengan topik iaitu cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Objektif bab ini tuan-tuan adalah untuk sama-sama kita memahami cabaran keterlestarian etika dan peradaban di Malaysia, di mana apabila tuan-tuan menonton video ini, seterusnya tuan-tuan membaca buku penghayatan etika dan peradaban terbitan penerbit Universiti Malaya ini, tuan-tuan seharusnya dapat menghuraikan etika dan peradaban Malaysia dalam konteks pengalaman negara dan antarabangsa. Seterusnya, tuan-tuan juga dapat memperjelaskan kelestarian etika dan peradaban dalam kepelbagaian dan negara bangsa. Dan yang ketiga, tuan-tuan dapat menganalisis matlamat pembangunan lestari dan kesejahteraan sejagat. Tuan-tuan, dalam keseluruhan video-video dan konten berkaitan dengan penghayatan etika dan peradaban, bab ini boleh dikatakan antara bab yang mempunyai banyak subtopik. Antaranya adalah bila tuan-tuan meneliti kandungan bab ini, tuan-tuan akan melihat adanya subtopik berkaitan dengan kerangka menganalisis masyarakat kepelbagaian dan negara bangsa. Kalau tuan-tuan masih ingat, tuan-tuan boleh scroll semula, ada video yang berkaitan dengan konsep negara dan konsep bangsa. Seterusnya, tuan-tuan akan pergi juga kepada subtopik berkaitan dengan defisit sosial, takbir urus dan pembangunan, black ekonomi dan rasuah, dan menguruskan matlamat pembangunan lestari dan wawasan kemakmuran bersama, serta kelangsungan kelestarian negara melalui etika dan peradaban. Dan subtopik yang terakhir adalah mengharmonikan pengalaman negara dan antarabangsa. Tuan-tuan, umumnya lestari bermaksud sesuatu yang tidak berubah, kekal dan tetap seperti sedia kala. Kelestarian pula merujuk kepada proses mengekalkan impak perubahan dalam cara yang seimbang, seperti eksploitasi sumber, haluan pelaburan, sinergi pembangunan teknologi, serta perubahan institusi secara harmoni. Di samping kita meningkatkan potensi semasa dan masa depan selaras keperluan dan aspirasi masyarakat. Jadi, istilah lestari, istilah kelestarian sebenarnya sinonim dengan konsep pembangunan lestari. Apa pembangunan lestari ini, tuan-tuan? Pembangunan lestari merujuk kepada pembangunan yang memenuhi tuntutan dan keperluan semasa tanpa mengganggu atau memberikan impak negatif terhadap kemampuan generasi akan datang bagi memenuhi kehendak mereka. Antara lain, kita memfokuskan pada kepentingan terhadap 3 paksi utama, dan tentunya ekonomi, sosial dan alam sekitar. Maka konsep pembangunan lestari ini menekankan bahawa sebarang strategi pertumbuhan, sebarang strategi pembangunan yang berlaku dalam peradaban perlu diambil kira dan diperincikan supaya sebarang perkembangan, sebarang perubahan yang berlaku tidak mengganggu juga aspek ekonomi serta kesejahteraan sosial masyarakat yang sedia ada. Jadi, dalam kerangka menganalisis masyarakat kepelbagaian dan negara bangsa, pengekalan amalan teras kepada nilai-nilai baik dalam peradaban itu sendiri, sama ada datang dari elemen budaya ataupun ajaran agama yang dianuti, memerlukan kelestarian etika dan peradaban kita. Kita seharusnya meneliti kembali sejarah negara dan bersifat bersiap siaga untuk menghadapi cabaran khususnya etika dan peradaban pada masa depan. Tuan-tuan, kalau kita lihat
Semula sejarah zaman kegemilangan Melaka. Bagaimana diplomasinya, bagaimana pada zaman gemilangnya ada pelbagai bentuk, berbagai jenis penyusunan dari segi pengurusan institusi yang baik. Walau bagaimanapun kegemilangan Melaka tidak berpanjangan dan akhirnya mengalami kemerosotan. Maka bapaklah banyak pengajaran yang kita ambil. Kemudian kita boleh ambil lagi pengajaran daripada kerjasama etnik dalam ke arah mencapai kemerdekaan dan lain-lain. Saya kira dalam topik ini, bab ini juga, antara perkara yang perlu diberikan perhatian adalah tentang topik defisit sosial, iaitu tentang 9 tambah 1. Tuan-tuan jangan sebut terus 10. 9 tambah 1 tu adalah defisit sosial yang perlu tuan-tuan kaji dengan mendalam selepas tuan-tuan membaca buku ini, InsyaAllah. Maka tuan-tuan, kita lihat tadi isu tentang takbir urus dalam pembangunan yang telah antara lain menggariskan tentang apakah ciri-ciri takbir urus yang baik. Kata Bank Dunia meletakkan, menggariskan 6 dimensi utama dalam sebuah takbir urus yang baik. Contoh, hak bersuara dan accountability, kestabilan politik dan tanpa keganasan, keberkesanan kerajaan, kualiti pegawai seliaan, kedaulatan undang-undang dan kawalan rasuah. Maka boleh terlihat pula matlamat pembangunan mapan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah menggariskan 3 prinsip utama, iaitu keberkesanan, accountability dan keterangan. Kemudian tuan-tuan perlu baca, ambil iktibar daripada isu pelan ekonomi dan juga rasuah, yang mana tuan-tuan akan lihat nanti dalam buku ini berkaitan dengan Pelan Integriti Nasional dan strategi yang dijalankan oleh pihak kerajaan dalam kaedah dalam menangani isu rasuah. Dan seterusnya kita lihat kepada menguruskan matlamat pembangunan lestari dan wawasan kemakmuran bersama. Ada 17 ya tuan-tuan, 17 matlamat pembangunan lestari. Yang mana yang masuk peperiksaan ataupun ujian akan tuan-tuan buat nanti saya tak pasti. Pastikan tuan-tuan baca dengan berhati-hati dan meneliti. InsyaAllah tuan-tuan akan berjaya. Tuan-tuan, jadi akhir kata, kalau kita lihat dalam kandungan bab ini, bahawa sebagai kesimpulannya, kelestarian etika dan peradaban sejagat sentiasa tercabar dan terkesan oleh proses hakisan sosial yang berlaku secara beransur-ansur. Jadi dalam konteks masa depan, masyarakat Malaysia, yakni saya dan tuan-tuan, perlulah ada visi yang bersama ke arah mengukuhkan ikatan antara kaum dan agama bagi menyokong negara bangsa yang merdeka dan moden. Tuan-tuan, sekali lagi nasihat saya, telitilah kandungan buku ini, sebab nanti tuan-tuan ada jawab peperiksaan kan, jawab kuis kan. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.